Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kanat بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي صاحبي هل أنتم تاركون لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Tuan Abu Darda ni sahabat Nabi. Orang kenal dia dengan nama Abu Darda. Nama betul dia Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayyah bin Amir. Itu nama betul dia. Tapi kalau tanya kenal tak dengan Uwaimir bin Malik, orang tak kenal. Tapi kalau orang tanya pernah tak dengar nama Abu Darda, semua orang pernah dengar. Dia sahabat Nabi, dia wafat tahun 32. Tahun 32 Hijrah. Dia tidak meninggal, tidak wafat di Madinah. Sebaliknya dia wafat di Syam.
Orang hebat, satu orang yang sangat tawaduk. Dan kita pernah baca hadis di surau ini, macam mana satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi pernah mai rumah dia, rumah Abu Darda. Abu Darda tak ada di rumah, yang ada isteri dia, Ummu Darda. Salman tengok isteri dia, tengok Ummu Darda ni nampak serebeh, nampak teruk. Sampai Salman tanya kepada Ummu Darda, kepada isteri dia, isteri Abu Darda, kata, apa hal dengan kamu ni? Jawab isteri dia, dia kata, Abu Darda suami aku saudara hang, dia kata. Jadi mereka dua ni, Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, telah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda wa Salman. Nabi telah menjadikan Abu Darda dengan Salman ini saudara, macam adik abang. Cuma mereka tidak boleh mewarisi harta, tidak, tapi mereka dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Darda kata, suami aku saudara hang. Abu Darda ni dia tinggal dah dunia ni. Dia tak mau dengan dunia ni. Zuhudnya dia sampai macam tu. Orang yang sezuhud ini pada zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, Osman lantik dia menjadi gubernur di Syam. Lantik bagi jadi gubernur, nak bagi pegang tabung apa ke, kena orang macam ni. Tabung khairat kematian ke, tabung masjid ke, dia kena cari orang macam ni, supaya amanah itu terpelihara. Silap pilih orang, amanah itu terpelihara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Darda ini manusia yang macam ini. Hadis yang kita nak baca ni dia yang cerita. Dia kata, kanat baina Abi Bakrin wa Umar muhawarah. Abu Darda kata jadi satu hal di antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ini orang hebat dua-dua sudah jadi satu hal. Fa'aghdaba Abu Bakrin Umar. Yang hal itu menyebabkan Abu Bakar marah kepada Umar. Fansarafa anhu Umar mughdaban. Umar bila kena marah dengan Sayyidina Umar apabila kena marah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kecil hati. Pasal apa? Pasal Abu Bakar ni orang yang dia sangat respect. Abu Bakar ni satu orang kanan, satu orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar sudah marah dia. Umar ni cukup kecil hati. Bila dia kena marah dengan Abu Bakar, fansarafa anhu Umar mughdaban. Dia pun beralih pi dalam keadaan cukup marah. Fattaba'ahu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila tengok jadi macam tu, dia turut belakang Sayyidina Umar. Yas'aluhu an yastaghfira lah. Tujuan dia turut Sayyidina Umar ni kerana nak minta sorry. Dia tengok yang kata sahabat Nabi ni, jadi lagu mana pun dandan nak settle, dandan nak selesai, tak mau masam muka, tak mau perbalahan, tak mau benda ni berpanjangan, tak mau. Tahap apakah satu benda tadi berbincang, tiba-tiba sampai ke tahap sampai jadi bergaduh, marah. Abu Bakar sudah angkat suara sikit, marah dekat Umar. Umar pula kecil hati, beralih terus balik ke rumah. Abu Bakar bila tengok macam tu, dia turut belakang dengan tujuan nak pergi minta maaf, nak pergi minta sorry. Falam yaf'al. Tapi Umar tak boleh terima. Kecil hati. Hatta aghlaqa babahu fi wajhi. Marahnya Umar ni
dekat Sayyidina Abu Bakar ni sampai apabila Abu Bakar turun dia sampai di rumah dia, dia hempah pintu rumah tu di depan muka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Marahlah. Fa-aqbala Abu Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata bagus sahabat Nabi ni bila jadi macam tu, tempat rujuk mereka ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar yang rasa guilty, rasa bersalah, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Darda wa nahnu indah. Kata Abu Darda yang cerita hadis ni, dia kata waktu Sayyidina Abu Bakar mai dekat Nabi tu, kami duk ada dengan Nabi. Abu Darda duk ada, sahabat-sahabat lain duk ada dengan Nabi. Wa nahnu indah, kami duk ada bersama dengan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma sahibukum hadha faqad ghama. Bila Abu Bakar mai depan Nabi, dia cerita dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku sedih sangat sudah jadi antara aku dengan Umar ni macam ni, macam ni, macam ni. Aku marah dia sikit tadi ni, dia marah balik dekat aku. Dia terus balik ke rumah dia. Aku rasa bersalah. Aku turut dia pergi sampai di rumah. Aku nak minta sorry. Aku nak minta maaf dekat dia. Dia tak mau nak memaafkan aku. Dia tutup pintu deras-deras di depan muka aku. Bila dia cerita kepada Nabi SAW, Nabi kata, amma sahibukum hadha faqad ghamar. Nabi kata dekat ada ramai ni. Nabi kata ni kawan kita ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, faqad ghamar. Sesungguhnya dia telah mendahului untuk buat kebaikan. Maksud dia apa? Dia nak mula minta maaf. Ghamara maksudnya mendahului. Sabaqa bil khair. Orang Arab kata. Dia mendahului dalam nak buat baik. Sudah jadi berselisih, sudah jadi bertelingkah, dia dulu Nabi minta maaf. Kawan hampa ni, Sayyidina Abu Bakar ni, dia bagus. Pasal dia memulakan untuk minta maaf. Nabi kata macam tu. Qala, kata Abu Darda, wa nadima Umar ala ma kana minhu. Umar yang tadi marah, balik, bebai, tutup pintu rumah, deras-deras depan muka Abu Bakar dia pun bila dah duduk dalam rumah, fikir-fikir, nadima Umar. Dia main menyesal. Dan tengok yang kata sahabat Nabi ni, dua-dua sama. Abu Bakar pun dandan nak pergi minta sorry. Umar yang tadi marah pun masuk dalam rumah, sat aja marah dia rendah. Wa nadima Umar, dan menyesal Umar ini ala ma kana minhu, atas apa yang jadi. Dia menyesal. Fa aqbala, maka Umar pun keluar daripada rumah pergi cari balik Sayyidina Abu Bakar ni. Nak berdamai balik, nak settle bang benda ni, nak selesai bang. Cari, orang Ahmad kata Abu Bakar duk ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sallama wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi tengok Nabi duk ada, Sayyidina Abu Bakar duk ada, sahabat-sahabat semua duk ada. Dia sampai, dia bagi salam, wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar. Anda nampak tak yang kata sahabat-sahabat ni, lagi kan lidah lagi tergigit. Ini kan pula persahabatan. Wah. Lidah lagi tergigit ni. Daripada beranak sampai mati, lidah gigi ni duk berjiran. Tergigit. Ni kan pula kita dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan. Biasa. Kadang-kadang kita ada percaya satu benda, dia bangkang kita. Jadi, kita pederai, dia pederai, kita pederai, dia pederai. Rosak hubungan persahabatan. Beza kita dengan sahabat Nabi jadi macam tu, dia nak cepat-cepat selesaikan benda tu. Kita berdendam sampai mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar mai cari Sayyidina Abu Bakar. Orang kata Abu Bakar duk ada dengan Nabi. Dia pergi jumpa Nabi. Masuk, bagi salam, duduk sebelah Nabi. Dia duduk balik ni, Abu Bakar duduk balik no. Wa qassa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khabar. Umar pun cerita tak betul. Dia kata, ya Rasulullah, cerita dia macam ni, saya dengan Abu Bakar tadi macam ni. Berakhirnya macam ni.
Dia sudah marah saya sudah kecil hati, saya sudah bangkit nak balik rumah, saya tahu dia ikut saya, dia sampai depan rumah, saya tutup pintu. Dia cerita betul dekat Nabi SAW. Qala Abu Darda, wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila habis Sayyidina Umar cerita, Nabi sudah naik marah. Nabi sudah naik marah. Nabi marah dekat siapa? Dalam riwayat lain cerita detail lagi. Nabi marah kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pasal apa Nabi marah dekat dia? Pasal Nabi kata Abu Bakar mendahului untuk minta maaf. Pasal apa hang buat lagu tu kat dia? Marah Nabi. Wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah kepada Umar ni, marah sungguh-sungguh. وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم. Abu Bakar bila tengok Nabi duk marah Umar ni, dia sudah tak boleh. Dia rasa dia bersalah sangat. Dia rasa dia menyebabkan Umar kena marah. Tuan-tuan juga tengok. Kita hari ni, dia kena marah pada muka, pergi duk curah minyak lagi. Bagi dia kena beruntung. Berbeza dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Abu Bakar bila tengok Umar duk kena marah, dia tak boleh tengok. Dia main rasa bersalah. Dia bangkit pi. Dalam hadis lain kata, dia pi berlutut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk marah Umar ni, Abu Bakar bangkit main berlutut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la ana kuntu azlam, aku yang zalim dalam hal ni. Dia kata aku yang zalim. Pasal apa? Pasal aku marah Umar. Aku salah ya Rasulullah. Dia nak pergi defend pula Umar yang duk kena marah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal antum tarikuna li sahibi? Hal antum tarikuna li sahibi? Dua kali Nabi ulang. Nabi kata hampa tak rasa bersalah ke hampa menyakiti sahabat aku ini? Nabi tunjuk dekat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata hampa tak rasa bersalah ke hampa sakitkan hati sahabat aku ni? Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inni qultu, Nabi kata hampa ingat tak? Dulu aku mula-mula bawa Islam, aku kata ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Faqultum kazabta. Hampa ingat tak awal-awal aku buka mulut bercakap pasal Islam? Aku kata ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an. Aku dilantik menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hampa semua. Bila aku terbit kalimah tu di mulut aku, faqultum kazabta. Hampa terus respon dekat aku. Hampa kata engkau berbohong wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakrin sadaqta. Pada waktu itu, Abu Bakar seorang, dia kata aku betul. Hampa lupa ke Abu Bakar ni orang macam mana? Hampa semua tak percaya aku. Dia percaya aku. Hari ini, hampa sakitkan hati dia. Hampa tak rasa bersalah ke? Hampa sakitkan hati sahabat aku ni. Hadis ini hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhi, id'i li Abu Bakr wa abaki huwa abaki wa akhaki. Id'i li Abu Bakr abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana awla wa ya'ba Allah wal mu'minun illa Abu Bakar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tengah sakit, Nabi kata kat aku,
Tuan-tuan, Nabi wafat di rumah siapa? Rumah Aisyah. Itu fakta yang tertulis dalam sejarah. Okey. Hari ni ramai orang duk tolak dalam WhatsApp ni. Konon-kononnya Nabi ni wafat, Fatimah dengan Ali duk ada. Kononnya riwayat yang kata Nabi bila nak wafat duk sebut ummati, 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 kan? Yang hari ni semua orang duk beritahu balik kata itu adalah riwayat maudhu'. Itu adalah palsu. Dan riwayat itu direka cipta oleh Syiah. Dengan tujuan satu aja, nak abang kata Nabi wafat di pangkuan Ali dan Fatimah. So, mereka Syiah, mereka kira Ali dengan Fatimah. Kita Ahlus Sunnah, bukan kita membenci Ali dengan Fatimah. Jangan salah faham. Ali dengan Fatimah ni kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mendewa-dewakan Ali dan Fatimah serta menghina sahabat lain itu salah. So cerita hak betul. Hak mana hak betul itu cerita. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhi. Dia kata Nabi dalam keadaan sakit dia. Nabi kata dekat Aisyah, id'i li Abu Bakr, abaki wa akhaki. Nabi kata dekat Aisyah, panggil bapa kamu Abu Bakar dan saudara kamu, mai. Hatta aktuba kitaban. Supaya aku boleh tulis satu benda, Nabi kata. Dalam syarah hadis, dia kata apa? Nabi nak panggil Sayyidina Abu Bakar, nak panggil saksi-saksi dua ada, Nabi nak pesan tinggal. Kalau aku wafat, Abu Bakar ganti. Dalam syarah hadis kata macam tu. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin. Nabi kata kerana aku takut sebaik-baik sahaja wafat aku akan ada orang yang ambitious, orang yang bercita-cita tinggi. Maksudnya apa? Nak jadi pengganti Nabi. Nampak anda? Normal benda ni. Jawatan, kuasa memang diburu oleh kebanyakan orang. Pasal apa? Pasal dengan kuasa, dengan jawatan yang ada, dia boleh buat apa saja. Bukan zaman lah, zaman Nabi lagi dah. Nabi SAW sudah tahu benda ni. Sehingga kan kata Aisyah, Nabi dalam pada duk sakit, Nabi kata dekat Aisyah, panggil bapa hang, panggil saudara hang, panggil mai, aku nak tulis ni. Aku nak tulis wasiat. Siapa pengganti aku? Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin. Aku takut ada orang dalam ramai-ramai ni, ada orang yang ambitious, yang bercita-cita, yang berangan-angan untuk nak ganti aku. Wa yaqulu qail, Nabi kata sehingga akan ada satu orang tiba-tiba dia kata ana aula. Dia kata aku yang layak untuk menggantikan tempat Nabi. Orang yang bercita-cita, yang angan-angan ni, dia nanti kata ana aula, aku yang lebih aula, aku yang lebih layak untuk ganti Nabi sebagai pemerintah orang Islam. Wa ya'ballah wal mu'minun. Sedangkan Allah dan orang-orang yang beriman tak setuju dengan dia. Dia offer diri dia, dia mau, sedangkan Allah tak mau dia. Dia tawarkan diri dia, dia mau, sedangkan orang beriman tak boleh terima dia. Atas sebab-sebab dia tidak layak. Orang tak boleh terima dia, tapi dia mau. Dia kata dia layak. Illa Abu Bakrin. Nabi kata, melainkan yang layak ganti aku ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran. Satu, para sahabat adalah generasi yang sangat mulia. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah generasi yang sangat mulia. Pengajaran yang kedua, para sahabat sangat banyak berkorban untuk Allah dan Rasul. Para sahabat Nabi sangat banyak berkorban
untuk Allah dan Rasul, dan juga untuk Islam seluruhnya. Kita tak terima Islam hari ini, tuan-tuan, kalau tidak ada generasi sahabat. Generasi yang al-awwalun, as-sabiqun al-awwalun. Golongan yang as-sabiqun, yang awal-awal, yang mula-mula, al-awwalun, yang awal dulu. Mereka lah di ketika Nabi mengaku kata dia jadi Nabi, di ketika majoriti orang menolak Nabi, mereka bangkit mempertahankan Nabi. Jasa mereka ini sangat besar. Mereka berkorban untuk Allah, untuk Rasul dan untuk Islam. Untuk nak pastikan Islam mai kat kita hari ini. Pengajaran yang ketiga, kalau sesama sahabat pun tidak boleh condemn sesama sendiri. Kalau sama-sama sahabat pun tidak boleh condemn sesama sendiri. Bagaimana mungkin kita hari ini nak condemn, nak menghina para sahabat Nabi? Yang keempat, contohilah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat daripada Safwan, nak cerita tentang akhlak Nabi. Kata dia, qadimtu Syam fa'ataitu Abu Darda fi manzilih falam ajidhu wa wajadtu Darda faqalat aturidul hajj al-'am faqultu na'am qalat fad'u Allah lana bi khair fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah 'inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bih amin walaka bimithlin. قال صفوان فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Safwan. Safwan ni tabi'in, dia bukan sahabat. Dia tak dan jumpa Nabi, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Safwan kata, qadimtu Syam. Aku satu hari aku pi bermusafir ke Syam. Fa'ataitu Abu Darda fi manzilih. Aku nak mengunjungi Abu Darda di rumahnya. Kan Abu Darda dia governor. Dia governor di Syam. Dilantik oleh Osman bin Affan. Tuan-tuan bila dengar governor jangan duk bayang macam Bonti tentu ya. Macam dia bonti tentu. Gubernur sahabat Nabi ini, apatah lagi Abu Darda. Masya Allah. Kata Safwan, oleh kerana aku dah sampai dah di Syam, aku nak pergi jumpa Abu Darda. Bukan kerana dia gubernur, tapi kerana dia sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa satu orang tu pasal apa? Tu nak kena tahu. Jumpa dia pasal apa? Pasal dia orang besar? Pasal dia orang kaya? Pasal dia selebriti? Atau kita jumpa dia pasal kita rasa dia kekasih Allah? Safwan kata, aku dah ditakdirkan Allah jejak kaki di Syam, aku tak mau lepas peluang. Aku nak jumpa Abu Darda. Bukan kerana dia governor, tapi kerana dia sahabat hebat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ajidhu. Tapi malangnya Abu Darda tak ada di rumah. Dia kata, masa Safwan sampai, Abu Darda tak ada di rumah. Wa wajadtu Darda. Aku cuma jumpa isteri dia, Darda. Dia ada di rumah. Faqalat aturidul hajjal 'am. Isteri Abu Darda yang dipanggil Darda ni, bila dia tengok Safwan mai, dan dia dah dengar dah cerita tentang Safwan ni pun orang hebat juga. Dan ada orang hebat kat dia, kata Safwan ada kat Syam ni, dan dia ni nak ke Mekah untuk buat haji. Berjumpa dengan Darda, dia tanya, aturidul hajjal 'am, adakah kamu
tahun ni nak pergi buat haji? Faqultu na'am. Safwan kata, ya, insya-Allah saya bercadang nak pergi haji tahun ni. Qalat, kata Ummu Darda, fad'ullaha lana bi khair. Ada kata kalau pergi sampai di Mekah esok, jangan lupa doa kepada Allah untuk kami supaya kami dalam kebaikan. Akhlak, tuan-tuan. Akhlak. Padahal dia Ummu Darda, dia isteri kepada Abu Darda, satu orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safwan ni siapa? Kalau nak banding Safwan dengan suami dia Abu Darda, Safwan ni nobody. Tapi akhlak para sahabat Nabi ni, dia hebat. Bila mai satu orang macam ni, walaupun hang ni nobody, from nowhere, orang putih kata. Banyak pula orang putih. Walaupun hang ni nobody, bukan siapa-siapa, from nowhere, tak tahu main mana hang ni, tapi yang kata sahabat Nabi ni, dia ikram orang-orang yang baik-baik ni. Dia tanya, hang nak pergi haji kan tahun ni? Dia ni kata, ya, insya-Allah. Dia kata, jangan lupa sampai Mekah, doakan kepada kami yang baik-baik. Tuan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini hebat yang kata sahabat-sahabat ni. Kok mana pusing pun dia balik ke Nabi kata. Kok mana pusing pun dia tak kata orang tua-tua kata. Dia kira Nabi kata. Orang tua-tua dia kata Nabi lagi tua. Kalau orang tua-tua kata Nabi lagi tua. Dalam Islam ni, dalam Islam agama hak kita duk ikut ni, orang paling tua siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia bawa Islam. Hak dia bawa tu tentu betul. Hak selepas pada tu punya orang tua-tua, betul tak betul, kena tengok hadis Nabi betul tak betul. Kalau Nabi kata tak. Pasal apa? Pasal Nabi lebih tua di dalam Islam. Ummu Darda kata, dia kata kerana Nabi SAW kata, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Dia kata kerana Nabi SAW kata, doa satu orang saudara kita dalam keadaan belakang kita mustajab. Dia bukan doa depan kita, belakang kita. Dia teringat kat kita, dia doa kita. Doa itu Nabi kata mustajab. Pasal apa? Pasal ikhlas. Dia main depan kita, dia kata, Ustaz, saya doa Ustaz dengan kebaikan. Mungkin dia ikhlas, mungkin dia tak ikhlas, mungkin dia nak jack kita. Tapi kita tak suruh dia, kita tak apa kat dia. Dia duduk di rumah dia, dia pergi mana-mana, dia pergi haji, dia pergi umrah, dia teringat kat kita. Dia duk ada di Mekah, dia duk ada di Madinah, dia masuk dalam Raudhah, dalam 1000 perkara duk ada dalam kepala dia, satu perkara ada, dia ingat kat kita. Dia minta, dia kata, ya Allah, anugerahkanlah kesihatan dan kebaikan kepada sahabat aku ni. Doa satu orang sahabat, satu orang saudara bi zahril ghaib, belakang kita, tanpa pengetahuan kita. Kalau dia teringat, dia doa dekat kita, mustajabah. Nabi kata itu doa mustajab. Kata Ummu Darda lagi, inda ra'sihi malakun muwakkal. Ummu Darda kata, Nabi SAW kata, di atas kepalanya. Di atas kepala saudara kita yang teringat kat kita, doa kat kita itu. Di atas kepalanya malakun muwakkal. Ada satu malaikat yang diwakilkan. Kullama da'a li akhihi bi khair. Tiap-tiap kali dia angkat tangan, dia minta doa dekat saudara dia, saudara seagama dia, doa kebaikan. Qala al-malakul muwakkal bih. Maka berkata malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk jaga dia ni, amin walaka bimithlin. Malaikat tu akan kata amin, perkenankanlah doa dia ni, kerana dia doa dekat saudara dia bi zahril ghaib. Dia doa ada jauh pada kita, dia boleh teringat kat kita nak doa kebaikan untuk kita. Malaikat yang duk jaga dia kata amin, perkenankanlah doa dia ni, kerana doa dia ikhlas. Walaka bimithlin, dan bagi engkau yang berdoa ini sama macam yang hang doa dekat kawan hang. Kalau dia doa kita sihat, malaikat doa dia sihat.
Kalau dia doa kat kita kebaikan, malaikat doa kat dia kebaikan. Itu sebab doa itu ibadah. Doa tu ibadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala, kata Safwan, fa kharajtu ila suq. Dia pun dah habis tu, dia keluar daripada rumah Abu Darda, dah pergi nak jumpa Abu Darda tak ada, jumpa isteri dia saja. Dah habis macam tu, dia keluar daripada rumah Abu Darda, dia pergi ke suq, dia pergi ke pasar. Falaqitu Abu Darda, pergi tengok gubernur duk ada di market. Dia kata gubernur ni duk ada di market. Kalau kita hari ni pergi duk melilau di pekan hari Cangkak Jerin, jumpa sultan duk orang tu, tak terkejut tuan-tuan? Kalau Sultan Maidin tak apa, banyak duk ada di Pulau Pinang. Terkejut. Tak boleh nak cakap apa, duk kakak nak bagi salam pun tak boleh. Terkejut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Safwan pipi market, falaqitu Abu Darda, jumpa Abu Darda duk ada di sana. Faqala li mithla dhalik, dia kata Allahu Akbar, yang paling aku terkejut ni apa dia? Abu Darda bila jumpa Safwan, macam mana bini dia kata di rumah, macam tu juga dia kata di market ni. Dia kata, Safwan, kamu nak pergi haji kan tahun ni? Dia ni kata, insya-Allah ya Amirul Mukminin, saya nak pergi haji. Jangan lupa doa kat kami kebaikan di sana. Masya Allah. Dia sahabat Nabi. Dia orang kanan Nabi. Dia telah membuktikan zuhud dia di dalam Islam ni. Dia kalau doa pun dah cukup dah. Dia kata dekat kawan nak pergi haji ni. Dia kata, jangan lupa sampai sana doa dekat kami. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, doa satu orang kawan di belakang kawan dia mustajabah. Macam mana bini dia kata? Macam itulah dia kata. Yarwihi anin Nabi SAW. Dia meriwayatkan benda tu daripada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab hebat. Abu Darda tuan, di antara hadis-hadis dia yang popular apa dia? Abu Darda kata, Awsani Habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Ini hadis popular Abu Darda. Dia kata, kekasih aku Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat aku 3 benda. Abu Darda kata, Nabi itu Habibi, kekasih aku. Dia pesan kat aku 3 benda, lan ada'ahunna ma'ishtu. Selama aku hidup, selama aku boleh hidup menyawa, aku tak akan tinggal 3 benda yang Nabi pesan, yang kekasih aku Nabi pesan kat aku. 1, bisiyami 3 ayyam min kulli syahr. Nabi pesan sebulan ambil 3 hari puasa. Aku tak akan tinggal benda ni. Dia kata. Wassalatid duha. Nabi pesan kat aku semayang duha. Aku tak akan tinggal benda ni. Kekasih aku pesan, suruh aku buat. Bi'an la anama hatta utir. Yang ketiga, Nabi pesan kat aku, jangan tidur selagi engkau tidak sembahyang witir. Aku tidak akan tinggal. Kerana ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Abu Darda ni. Hebat dia sampai satu cerita sudah keluar mai, dicatatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Cerita tentang apabila mati Abu Darda. Bila mati Abu Darda yang hebat ini, tinggal isteri dia Ummu Darda. Khataba Muawiyah bin Abi Sufyan Ummu Darda ba'da wafati Abi Darda. Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah tuan-tuan. Khalifah kerajaan Bani Umayyah. Bila Abu Darda mati, tinggal isteri Ummu Darda, Muawiyah pergi meminang Ummu Darda. Faqalat Ummu Darda, inni sami'tu Abu Darda yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bila Muawiyah orang hebat ni pergi nak meminang Ummu Darda, isteri Abu Darda, nak pergi meminang. Ummu Darda kata apa? Dia kata, aku dengar suami aku, almarhum Abu Darda kata,
Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ayyumma imra'atin tuwfiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dah fahiya li akhiri azwajiha. Nabi bagi tahu dekat suami aku Abu Darda, suami aku habaq kat aku. Apa dia? Nabi SAW kata, mana-mana perempuan yang kematian suami, mana-mana orang perempuan yang kematian suami, fatazawwajat ba'dah, dia pergi menikah dengan orang lain lepas daripada tu. Suami meninggal, orang lain masuk mai, dia menikah dengan orang lain. Fahiya li akhiri azwajiha, maka dia hari akhirat esok dia akan bersama dengan suami dia yang last. Aku bekas isteri Abu Darda. Abu Darda sudah meninggal. Kalau aku menikah dengan hang, dia kata dekat Muawiyah, akhirat esok aku bini hang. Pasal Tuhan kira hak last. Untuk orang perempuan, dia kira suami last. Suami itulah dia akhirat esok. Dia kata, wa ma kuntu la akhtaraka ala Abi Darda. Sorry, dia kata, aku tidak akan pilih engkau lebih daripada Abu Darda. Pasal Abu Darda tu dalam hati dia terlalu besar. Abu Darda ni, suami dia ni yang dah meninggal ni, dalam hati dia terlalu istimewa. Dia kata dekat Muawiyah, orang besar, orang kaya yang nak jadi khalifah Bani Umayyah ni, dia kata, oleh kerana Nabi bagi tahu suami aku dengar, suami aku balik habaq kat aku. Kata orang perempuan, kalau laki mati, dia menikah pula dengan orang lain. Akhirat esok, dia jadi isteri hak lastnya. Isteri kepada suami dia yang last. Dia kata, kalau macam tu, kalau aku terima pinangan hang, aku menikah dengan hang, aku tak dapat dah Abu Darda di hari akhirat esok. Dia kata. Jadi minta maaf banyak-banyak, aku tak boleh terima pinangan hang. Nak habaqnya apa? Besarnya Abu Darda di dalam hati dia. Fakataba ilaiha Muawiyah. Muawiyah ni perah menunggin. Balik bi, karang sorak tengah malam. Bertemankan cahaya neon dan bunyi cengkerek di rimba. Aku tu punya surat sudah tulis, fakataba ilaiha Muawiyah. Muawiyah tulis satu surat kepada Ummu Darda, kepada isteri Abu Darda ni, fa'alaiki bis-saum fa innahu mahsamah. Dia kata, kalau macam tu tak apalah. Aku tak akan pergi Jambatan Pulau Pinang ke apa kada. Macam tu tak apa, hang tak mau kat aku tak apa. Fa'alaiki bis-saum. Cuma aku nak pesan dekat hang, kena rajin puasa, dia kata. Kena rajin puasa, fa innahu mahsamah, kerana puasa itu boleh mengekang nafsu syahwat. Dia kata, hang tak mau kat aku tak apa, hang tak mau menikah dengan siapa pun tak apa, pasal hang masih lagi nak jadi isteri Abu Darda di hari akhirat tak apa, tapi puasa banyak-banyak, dia kata, supaya hang boleh kontrol nafsu. Hadis ni nak abang kat kita apa dia? Bukan nak abang kata Ummu Darda ni rajin makan kacik Fatimah, bukan. Tapi dia nak abang kat kita kata, Abu Darda itu manusia hebat. Sehingga dia bertakhta di hati Ummu Darda, sehingga ke Ummu Darda tak nampak orang lain dah. Dia kira itulah hero dia. Dan akhirat esok pun dia nak hero tu menjadi suami dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran dia. 2 kali dah baca pengajaran. Tadi baca, masih dia ingat nak start dah kitab. Ambil, sambung lagi. Tak balik kita. Pengajaran yang kedua, dia kata apa? Akhlak yang baik diingat sampai mati. Tuan-tuan, akhlak kita kalau baik, orang ingat kita sampai mati. Yang kedua, di antara akhlak baik ialah selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain. Khususnya mak ayah kita. Khususnya kepada kaum keluarga kita. Dan juga kepada sahabat handai kita. Itu akhlak baik. Kita saja-saja bangkit pukul 4.30, pukul 5, biar ayat semayang elok-elok semua, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat kat tangan doa. Doa kita masa tu ikhlas. Bukan ada siapa suruh, bukan ada siapa tengok, tapi kita teringat kita nak doa apa, kita doa. Doa itu menunjukkan akhlak kita sangat terpuji. Yang ketiga,
Kalau kita buat baik, kebaikan akan main kat kita. Kalau kita buat baik, kebaikan akan main kat kita. Jangan takut. Orang Putih kata apa? Do good and good will come to you. Hang buat baik, kebaikan akan main dekat. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 220. Muka surat 220. Kita masuk surah Al-Ma'arij Makkiyah. Surah Al-Ma'arij Makkiyah 44 ayat. Dia kata. Ma'arij ni maksudnya apa, tuan-tuan? Ma'arij maksud dia tempat-tempat naik. Tempat-tempat naik. Maksud tempat-tempat naik ini ialah tempat yang menjadi laluan malaikat dan juga Jibril naik turun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Sedap ayat Quran ni, tuan-tuan. Tak erti Arab pun kita rasa sedap gitu. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Sudah. Telah minta oleh orang yang minta dengan turun azab. Yang maksudnya sedangkan azab itu pasti jatuh ke atas segala kafir. Yang tiada baginya suatu yang boleh menolak azab itu apabila datangnya. Ayat ni dia start dengan nak cerita kata apa? Pada zaman Nabi SAW ada kafir Quraisy yang tak percaya apa yang Nabi doa abang. Nabi baca ayat Quran, Nabi cerita tentang kalau hampa tolak agama ini, Allah boleh buat main azab dan sebagainya. Dan di hari akhirat, hampa nanti kena neraka. Bila pendengar, dia tak percaya. Bila tak percaya, bukan setakat tak percaya. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Dia challenge Nabi, dia cabar Nabi, dia kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kalau kami tolak apa yang hang bawa ni azab nanti mai, tak mau. Dia kata lambat. Hang apa kat Tuhan hang suruh buat mai hari ni. Ini cerita dalam ayat. Muhammad, hang nak cerita kat kami, hang nak ugut kami, hang nak takut-takutkan kami, hang nak kata kat kami, kalau kami tak ikut hang, Tuhan nanti buat mai azab. Muhammad, itu lambat. Dia kata, kami cabar hang, suruh Tuhan hang buat mai lah ni azab tu. Ni ayat ni, dia start dia 3 tu. Dia start dia 3 tu. Dia tak boh dia satu, doa abang pasal langit bumi ni Tuhan buat tu dia satu. Dia main terus dia bubuh 3. Kalau tak kena gaya nak main kelas dengan ni mampu ringgit. Pasal dia buh tinggi terus. Start terus abang kata satu orang sudah cabar Nabi supaya azab tu buat main cepat. Sedangkan Tuhan kata lil kafirina laisa lahu dafi'. Sedangkan orang kafir tentu punya akan kena azab. Dan bila azab mai, hampa tak boleh nak halang apa. Jangan cabar benda ni. Itu maksud dia. Kata dia, turun ayat ini kepada satu orang kafir. Nama dia An-Nasru bin Al-Harith. Ni ada sikit di kalangan ulama tafsir. Ada satu kata nama dia An-Nasru bin Al-Harith. Ada satu kata An-Nadru bin Al-Harith. Tak kira, tapi itulah orangnya. Dia ni, dan juga Abu Jahal. Dan juga Abu Jahal. 2 orang ni. Yang pergi challenge Nabi, yang tadi ni. Abu Jahal dan juga An-Nasru bin Al-Harith. Mereka pergi jumpa Nabi, mereka kata Muhammad, terus ada cerita nanti-nanti ni semua tak mau dengar. Suruh Tuhan hang buat azab hari ni juga. Kami nak tengok lah ni. Tuan-tuan pernah dengar cerita dalam surah Al-A'raf, cerita tentang kaum Thamud. Kaum Thamud ni kaum siapa? Kaum Nabi Saleh. Kaum Thamud. Di mana mereka ni?
Pi Madinah lah ni, naik lagi ke atas. Lebih kurang dalam 3 jam perjalanan, cacak naik ke atas tu, sampai satu tempat dia panggil Madain Saleh. Tempat mereka. Sampai hari ni ada, tuan-tuan pi ada rezeki, pi umrah dan sebagainya, minta travel atongkan satu ziarah. Nak pi tengok tempat kaum Samud. Bukit hak kata tempat peluang unta mukjizat Nabi Saleh tu masih ada. Kaum Samud yang hebat dari segi architecture. Mereka boleh tebuk bukit, buat rumah mewah dalam bukit. Masih ada sampai hari ini di Madain Saleh. Dalam surah Al-A'raf cerita mereka ni. Bila Allah hantar mai unta mukjizat Nabi Saleh, Allah bagi peraturan. Telaga tempat minum air ni selang sehari. Hari ni unta minum, hampa jangan minum. Esok hampa minum, unta tak minum. Lusa unta minum, hampa jangan minum. Tulat hampa minum, unta tak minum. Buat gila macam tu. Mereka kata ni semua mengarut, ni semua merepek. Dia berkata, ni Saleh nak perbodoh kita. Cerita dia lah ni macam ni. Kita test tengok, jom kita pergi sembelih unta ni. Ni, ya. Kampung dusun ni, Aero ni. Oh, leceh mereka ni. Mereka challenge sampai mereka tak tahu siapa yang mereka challenge. Sarip Dul punya geng. Dia kata apa? Oh, Saleh kata, jangan sakiti unta ni. Kita pergi bunuh dia. Kita sembelih dia. Tengok nak jadi macam mana. Apa mereka buat? Dalam surah Al-A'raf kata, fa'aqarun naqa. Mereka pergi pas sembelih unta tu. Apa buat? Mereka kata tu, mereka buat. Mereka pergi, fa'aqarun naqa. Mereka sembelih unta tu. Wa'atau an amri rabbihim. Mereka derhaka perintah Tuhan mereka. Wa qalu, ya Saleh. Lepas mereka sembelih unta, mereka pergi jumpa Nabi Saleh. Mereka kata, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka kata, wahai Saleh, kami sudah sembelih unta yang hang tak bagi sembelih. Mana dia janji azab Tuhan hang yang kata nak kena kami kalau kami pergi buat apa-apa kat unta ni. Panggil Tuhan hang buat mai azab lah ni dekat kami kalau hang betul-betul rasul. Hebat tak hebat tuan? Cukup hebat. Cukup hebat. Hang cabar kami Saleh, kami buat. Hang kata jangan sakiti unta ni. Bukan sakiti, kami pergi sembelih dia terus. Mereka turun pergi ramai-ramai, mereka kepung unta ni, mereka tangkap, mereka sembelih, mereka pergi jumpa Nabi Saleh. Leh dia panggil. Dia jenis tak erti hormat orang ni. Dia mana nak tahu nak panggil Nabi Saleh ke Ustaz Saleh ke apa dah. Dia panggil leh. Aku kenal hang daripada hang kecil-kecil. Hang jangan duk suruh aku panggil hang Ustaz Saleh ke Tuan Guru Haji Saleh. Ni tak ada. Hang ni leh saja. Tapi kata kat dia, ya Saleh, oi, leh, i'tina bima ta'iduna. Buat mai dekat kami apa yang hang duk janji kat kami. Kalau kami buat tak elok dekat unta ni, Tuhan nak mai azab. Buat mai lah. Oh, hebat tuan-tuan. In kunta minal mursal. Kalau betul hang ni rasul, buat mai azab lah ni. Surah Al-A'raf Tuhan kata apa? Fa akhadhathumur rajfah. Cantik. Tuhan kata, hangpa nak sangat Tuhan buat mai ar-rajfah. Rajfah apa dia tuan-tuan? Gempa bumi. Lebih dahsyat daripada yang Nepal kena. Allah buat mai ar-rajfah dekat mereka. Fa asbahu fi darihim jathimin. Pagi-pagi esok tengok tersungkuk habis semua di atas muka bumi. Mampus habis semua. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Rabbul Alamin. Jangan cabar dia. Ayat kita duk baca malam ni surah Al-Ma'arij. Lebih kurang benda. Yang berlaku zaman Nabi Saleh, berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Telah minta mereka ni kepada Nabi Saleh, suruh Nabi Saleh panggil Tuhan dia buat turun mai azab ni. Sedangkan Tuhan kata azab ni memang akan kena orang kafir. Dan kalau dah aku buat mai azab, Tuhan kata tak ada siapa boleh lari daripada azab aku. Turun ayat ini kepada satu orang kafir, nama dia An-Nasaru ataupun An-Nadharu bin Al-Harith ataupun Abu Jahal. Yang kata mereka ini, Allahumma in kana hadha huwal haq
min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dia cakap bunyi kemah bahasa dia Arab. Jadi dia cakap bunyi bahasa Arab, Allahumma in kana hadha huwal haqq. Dia kata, wahai Tuhanku, jika ada ini yang bawa oleh Muhammad ini sebenar daripada engkau, mereka pun Tuhan juga, Allah juga. Mereka kata, Allahumma, ya Allah juga. Wahai Allah, kalaulah sekiranya apa yang Muhammad kata ni betul daripada engkau, maka hujan. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Pilih pula azab mak mereka mau. Punya hebatnya yang kata Abu Jahal dengan An-Nasru ni. Punya hebat. Mereka minta Tuhan buat main azab dan mereka pilih azab apa mereka mau. Mereka kata apa? Bagi tahu dekat Tuhan, suruh Tuhan hujankan kepada kami ini batu daripada langit. Atau datang akan kami dengan azab yang sakit. Kalau tak boleh nak umai batu, kut Tuhan nak umai batu payah, berat, buat main lah apa pun. Janji azab bagi kami sakit. Oh, hebat tuan-tuan. Kaki macam ni mobil rejam dalam Sungai Qayan ni. Oh, dahsyat mereka ni. Maka dibunuh keduanya di Badar. Tuhan balas kepada dia. Berlaku perang Badar. Dua-dua ni, An-Nasru bin Al-Haris dan Abu Jahal. Dua-dua mati di dalam perang Badar. Baik. Dan kata Qil, ayat ini tentang kisah Nabi Nuh. Dan kata Qil, ayat ini tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia sama aja. Nabi mana pun musuh dia akan challenge benda yang sama. Baik. Sambung ayat tu, minallahi dzil ma'arij. Daripada Allah, Tuhan yang empunya tangga turun naik malaikat ke langit. Al-Ma'arij itu nama surah itu. Al-Ma'arij maksudnya apa? Laluan naik turun malaikat ke langit. Yakni jatuh azab itu daripada Tuhan yang empunya langit. Langit ni Tuhan punya. Tak ada manusia boleh buat seumpama Tuhan buat. Allah suruh kita tengok langit. Allah jadikan langit. Adakah pernah kita jumpa satu tiang duduk tungkat langit? Tak ada. Yang ada apa dia? Pokok tungkat langit. Kita pernah dengar? Pokok tungkat langit. Tapi betul kan dia duduk tungkat langit? Dah. Cuma dia naik straight tu. Mereka panggil dia pokok tungkat langit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ta'arujul malaikatu warruh ilaihi. Naik oleh malaikat dan juga oleh ruh. Ar-ruh ni siapa dia? Jibril alaihi salam. Jibril dalam Quran disebut ar-ruh dekat dia ni. Naik oleh malaikat semua dan juga Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ke tempat turun naik kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula tuan-tuan tanya saya, habis-habis sembahyang Isyak nak keluar, duduk tunggu kat kuala tu. Ustaz ni, yang tempat naik tu tang mana tu? Jangan. Wallahu a'lam. Tuhan saja yang tahu tang mana tempat ni. Kan? 1.5 jam dia cakap, dia pergi pegang yang tu satu aja. Pasal apa? Pasal dia nak pergi tang tempat tu, nak perasaan kemian malam Jumaat apa semua. Pasal dia kata tang ni lah laluan malaikat dengan Jibril duk naik turun. Saya nak pegang tempat ni. Kaki ni semua tak boleh pakai. Ada orang dia pergi dengar ceramah agama, dia duduk tunggu tang lawak ya. Tang lain dia nanti buat lagu lali, lagu bila main lawak, kawan sebelah dia cuit dia dan dia start dah. Dia nak tunggu yang tu. Allahu Akbar. Macam-macam orang ni, macam-macam pesen mereka dah. Kan? Dengar semua cerita pasal Quran, pasal hadis ni, semua kita nak kena dengar. Sikit-sikit selingan ni semua ubat hilang mengantuk. Yang tu saja. Jangan hak ubat tu pergi jadi perkara utama. Hak benda kita nak habaq ni tak nampak. Jangan. Okey. So dia beritahu yang kata Al-Ma'arij itu ialah tempat naik turun malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tang mana? Wallahu a'lam. Bukan kerja kita dan kita tak disuruh ambil tahu tentang benda tu. Firman Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Pasal dia nak mainlah. Dia kata apa? Pada hari kiamat, hari yang adalah kadar satu harinya
sama dengan 50,000 tahun hari dunia. Sehari di akhirat tu, nak habis sehari tu, rasa macam 50,000 tahun. Lama. Oh, tuan-tuan. Bagi siapa ni? Bagi orang kafir. Orang yang berdosa. Orang salah, dia akan rasa lama. Pasal apa? Pasal dia ada banyak kes nak kena settle di sana. Macam orang masuk jail. Masuk jail, Allahu Akbar. Nak habis sehari ni, ya Allah. Cakap macam ada pengalaman. Nak habis sehari tu. Ya Allah. Apa ni biar lama ni. Nak habis sehari. Orang lain yang tak ada apa dulu di luar bebas sana sini ni. Tahu malam. Masa punya cepat. Macam itulah di padang mahsyar itu. Dia nak abang macam ni. Dia kata apa? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari kiamat adalah hari yang adalah kadar satu hari dia sama macam 50,000 tahun dunia. Yakni nisbah bagi orang kafir. Dia kata, dengan sebab kesusahan azab yang duk ada di sana, maka orang kafir rasa cukup lama duduk di sana. Mana dengan matahari duk mes jengkai atas kepala, mana dengan dia duk kuntau dalam ayak peluh dia sendiri. Ada yang peluh sampai buku lali, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke paras lubang hidung. Dan dia duduk dalam keadaan macam tu, satu hari dia tu rasa macam cukup lama. Quran kata macam 50,000 tahun lama duduk tunggu di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, adapun orang mukmin. Ini yang kata kena jadikan diri kita ni muslim yang mukmin. Pasal apa? Pasal adapun orang mukmin, maka masa berada di mahsyar itu terlebih ringan daripada 2 rakaat sembahyang. Seperti yang dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung tak untung tuan-tuan jadi orang Islam yang beriman. Untung tak untung? Nak tahu untung tak untung akhirat esok. Bila orang duk bergelumang dalam susah payah tu, kita ekspres. Masa tu tuan-tuan air mata bercucuk keluar ni. Allahu Akbar. Kalau ku tahulah lagu ni anugerah Tuhan bagi atas iman aku di atas dunia dulu, aku tak buat langsung walau satu dosa pun. Tuan-tuan, hak lintas sirat. Haduk lintas sirat tu pun ada yang sepantai kilat. Zup sampai balik sana. Ada yang macam pacu kuda doa. Ada yang macam orang yang lari 100 meter. Ada yang macam orang lari jogaton. Pelan-pelan. Ada yang macam orang berjalan. Ada macam yang duk merangkak. Ada yang macam duk berguling nak sampai ke hujung sana. Dan ada yang halfway sudah jatuh ke neraka. Pilih mau yang mana. Bila masa untuk kita pilih, bila lari. Bukan di sana. Di sana sudah terlewat. Sana bukan masa untuk buat amal. Sana bukan masa untuk buat pilihan. Masa untuk beramal, masa untuk pilih, lah ni. Lah ni kita kena korban masa kita. Lah ni kita kena korban duit ringgit kita. Lah ni kita kena sanggup korban apa saja untuk agama kita, untuk masa depan kita. Memilih untuk tidak mau agama, memilih untuk tidak sanggup berkorban untuk agama, bermakna kita memilih untuk merangkak di atas sirat esok ni. Dan memilih untuk buang Islam, bermakna kita memilih untuk terjun di dalam neraka yang ada menyala di bawah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu orang mukmin maka terlebih ringan daripada 2 rakaat sembahyang seperti dalam hadis. Dia kata, zup settle hal kita ni. Pasal apa? Itulah reward. Itulah balasan yang Allah bagi atas percaya kita dan atas amal yang kita buat kerana percaya kita di atas dunia pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah kata fasbir sabran jamila. Maka sabarlah olehmu wahai Muhammad akan sabar yang baik. Allah pesan dekat Nabi Muhammad, sabarlah. Pasal apa? Pasal ayat pertama tadi.
Nabi duk ajak orang kepada Islam ni, tak terima tak apa. Challenge Nabi balik. Oh, kalau tak sabar tuan-tuan, tinggal kerja dakwah. Nabi ni tak usah cerita. Kita hari ni pun kalau tak sabar tuan-tuan, montian. Duk pergi mengajar masjid dengan duk habis masa duk menerah kitab, nak baca satu kitab nak kena baca 5 kitab lagi. Masa kita, anak bini pun kadang-kadang ajak ayah pergi mana pun tak boleh, ayah nak kena baca dan sebagainya. Tuan-tuan tengok orang buh pahat atas belakang kita. Kalau tidak ada sabar, Irah mampu biga apa? Habis kata tak ada pasal aku duk buang masa susah payah, bukan depa tahu terima kasih. Depa lagi nak bubuh aku kat atas belakang. Mampu biga apa? Sudah hilang sabar. Nabi SAW kena, bukan bandingan dengan pendakwah hari ini kena. Allah kata dekat Nabi apa? Fasbir sabran jamila. Muhammad, sabarlah elok-elok. Tak apa. Pasal apa? Ini dunia. Dunia ini sementara. Sana esok kita akan dapat hasil dia. Allah kata dekat Nabi macam tu. Muhammad, sabarlah dengan sabar yang baik, yang tiada ada keluh kesah padanya. Terus ada mengeluh, terus sabar. Tuhan kata dekat Nabi, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Oh, tu yang kata ayat Quran tuan-tuan. Sedap. Tuhan sebut ni, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Tuhan kata apa? Bahawa mereka yang duk lawan engkau tu Muhammad, mereka melihat akan azab itu jauh lagi. Mereka duk ingat hari akhirat ni lambat lagi. Bahkan sebahagian daripada mereka duk ingat kata mati ni lambat lagi. Dia lebih kurang macam tu. Dia duk rasa macam dia muda lagi. Dia duk rasa dia perlu enjoy lagi. Dia duk rasa kematian ni lambat lagi dengan dia. Seperti mana orang kafir yang dulu, mereka melihat ni cerita azab Tuhan, cerita apa ni, semua cerita ni ba'idah. Ini cerita lambat lagi kalau nak main pun. Wa narahu qaribah. Sedangkan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, kami melihat azab itu hampir dan dekat sekali. Tuhan kata, jangan, hampa tak tahu, aku tahu. Tuan, tu yang 3 beranak mati dalam kereta Pajero. Pergi makan kenuri. Pergi makan kenuri. Tinggal anak di rumah, bawa anak seorang pergi makan kenuri balik. Perut kenyang, habis makan, duduk naik kereta dia. Pergi jadi macam tu. Dia tak sangka. Family dia masa dia nak keluar pergi kenuri, tak sangka. Tak sangka. Mati. Manusia kadang-kadang duk ingat ni semua cerita lambat lagi. Tuhan kata, wa narahu qariba. Tapi kami melihat semua benda ni dekat sekali. Kaedah dia apa dia tuan-tuan? Benda yang mendatang dekat. Kita dengan kematian, mati kita satu benda yang dah ditetapkan. Kemarin dengan hari ini lebih dekat kita dengan tarikh itu. Minggu lepas dengan minggu ni kita lagi dekat dengan tarikh itu. Tahun lepas dengan tahun ni kita lagi dekat dengan tarikh itu. Sebab benda yang nak main ni, kaedah dia dekat. So, dia tak akan jadi makin jauh. Sebaliknya, dia akan jadi makin dekat, makin dekat, makin dekat. Maka Allah kata apa? Wa narahu qaribah. Kami melihat benda ni dekat. Hang bukan makin jauh, hang makin dekat dengan bahaya itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Antara tertahan masuk keluar roh sahaja, macam menapas saja dekatnya dengan kita. Firman Allah, yauma takunus samaa'u kal muhl, iaitu hari yang jadi langit itu seperti muhl. Mim ha lam, ha simpui, mim ha lam. Yauma takunus samaa'u kal muhli, iaitu hari yang langit ni Allah ubah daripada langit hak kita duk tengok lah ni, Allah ubah bagi jadi muhl. Apa dia muhl ni? Iaitu leburan perak cair. Ambil barang-barang perak, pergi lebong bagi jadi cair. Jadi duk bubu macam mana dodoi kita duk kacau tu. Perak yang dilebong cair. Langit tak jadi dah macam kita duk nampak lah ni. Tuhan ubah dia bagi jadi kal muhli,
macam mana perak yang dah dilebok cayang duk terjun mai bawah kita. Wa takunul jibalu kal'ihni, dan jadilah bukit seperti ihnun, yakni bulu pada rengan dipelari ataupun diterbang angin. Bukit hak kita nampak ni, wal jibala autada, Tuhan kata dan kami jadikan bukit itu sebagai paku, sebagai pasak bumi. Dia mai hari kiamat tercabut, terbang jadi kal'ihni. Ainhanun, ihnun ni maksud dia tu bulu kibas yang berterbangan ditiup angin, itu dia panggil ihnun. Bukit tu terbang. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala yasalu hamimun hamima. Tuan-tuan tengok, Tuhan nak abang ni benda tak mai lagi, tapi hangpa nanti tengok benda ni kalau hangpa panjang umur. Apa dia? Wala yasalu hamimun hamimah, dan tiada tanya oleh satu qarabah, satu keluarga akan hal keluarganya yang lain. Hari itu bila tengok bukit tercabut duk terbang sana sini, kita tak tanya dah adik-beradik kita. Tak tanya dah mak kita lepas pergi ke mana, tak tanya dah ayah kita pergi ke mana, tak tanya dah bini duk tang mana, tak tanya dah anak kita cukup duk sayang ni lepas pergi ke mana, tak tanya dah. Pasal apa? Pasal kita sendiri duk fikir kita ni tak lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada tanya oleh satu orang akan hal keluarganya, kerana masing-masing sibuk dengan halnya sendiri. Tuan, jadi gempa di Nepal tu, lari ni sampai tak tahu siapa lah. Masuk dalam YouTube, type tengok earthquake Nepal, type banyak tu dia keluar video macam-macam, gambar swimming pool di hotel, CCTV ambil gambar, berkocok, ayam naik. Tuan-tuan, ni hak duduk dalam shopping mall, duduk dalam supermarket, masuk YouTube, saya pergi balik lagi, saat lagi, jangan tengoklah ni, dah nak ambil phone, nak tengok, saat lagi, duduk dalam shopping mall, duduk pilih barang, tu tengok ni, rack tu bergoyang, tempat letak barang tu bergoyang, lari, timpa dia, tak tahu apa jadi duduk bawah barang tu. Kalau yang timpa tu tali rapiah tak apa. Kalau turun mai apa kan? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia nak hantar mai. Ada yang dia nak hantar mai, dia bagi dulu signal. Ada yang tak tahu apa tu jadi. Taufan yang mai pantai Filipin 2-3 hari lepas, kelajuan 190 km sejam. 3 hari awal tahu dah. Ni Tuhan nak bawa main ni. Ada benda yang dia bagi dulu satu signal, kata benda ni nak main, so mereka buat preparation. Kawasan yang duduk tepi laut duk buat bantai pasir, pergi duk susun buat tembok. Ration makanan dah pack nak hantar ke orang siap-siap. Yang Tuhan dia bagi tahu. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu. Allah bagi tahu. Jangan duk kata kita yang tahu sendiri dah. Allah bagi tahu. Allah jadikan manusia dengan otak cerdik. Dengan otak cerdik dia tu, dia pergi reka buat satu barang, letak di mana-mana, dan barang tu respon kepada benda yang nak jadi, signal hantar mai dekat pihak ramalan cuaca, dan benda ni buat preparation. Allah bagi tahu. Apabila Allah menjadikan cerdik kepada manusia sehingga manusia boleh reka equipment yang berbagai-bagai ni, Allah yang bagi. Allah bagi tahu. Tapi ada juga ketikanya dia tak bagi tahu. Tahu-tahu jadi saja. Pasang alat apa macam-macam, alat tak kesan benda tu nak jadi, tahu-tahu jadi. Allah Subhanahu wa taala buat semua benda ni dengan tujuan supaya manusia ambil ingat bahawa dia yang kontrol semua. Sebahagian dia bagi, sebahagian dia tak bagi. Last sekali manusia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yas'alu hamimun hamimah, dan tidak tanya oleh satu orang akan hal keluarga dia, kerana masing-masing sibuk dengan hal sendiri. Yubassarunahum, sedangkan melihat mereka itu akan adik-beradik mereka kena azab, tetapi tiada bertanya-tanya. Depan mata dia tengok mak dia kena, tapi dia tak ada nak tanya, pasal dia nak lari diri dia. Dia jadi sampai macam tu. Kiamat esok dia jadi sampai macam tu. Depan mata dia, mak dia yang dia cukup sayang ni,
Yang bila mai hari ibu pergi beli bunga bagi ni. Yang bila mai hari ibu pergi beli kek bagi ni. Yang bila mai hari ibu malam pukul 12 1 minit pakai mai beratung anak-anak nak sayang pipi mak ni. Tiba-tiba bila mai kiamat ni, bila Allah buat mai azab yang macam ni, dia tak peduli dah apa nak jadi kat mak dia. Dia cungit pi dia saja. Pasal apa? Pasal dahsyatnya azab itu mengatasi sayang dia kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata yubassarunahum, sedangkan mata mereka tengok adik-beradik mereka duk kena tu, tapi mereka tak tanya khabar kerana bimbang dengan hal diri sendiri. Tuan-tuan, Tuhan dia habang in detail tentang benda ni. Secara detail dia habang supaya manusia ni insaf kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma'idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Yang baca ayat Quran dia sorang naik-naik dia bukan saja tu. Dia punya cerita tu dia kena baca macam tu. Maksud dia apa? Cita-cita orang-orang yang kafir agar dapat tebus dirinya daripada azab neraka pada hari kiamat, hari akhirat esok dengan segala anak cucunya. Tu dia. Yang atas dunia punya sayang anak, punya sayang cucu ni, hari akhirat esok bila dia kena lempak masuk dalam neraka, dia tak boleh tahan dengan neraka ni sampai dia habaq kat Tuhan, ya Allah bagi aku keluar, bohlah nak buh anak aku kat cucu aku kat mampu pergi kat depa. Nampak tuan-tuan? Ayat ni nak abang bagi kita dahsyat neraka ni. Dia boleh meleburkan kasih sayang manusia. Hari ni tuan-tuan, atas dunia ni sayang anak ni. Tuan-tuan, ada anak tahulah sayang macam mana ke anak ni. Bercalang siku, bercalang dada tak apa untuk anak. Anak jangan susah, aku susah tak apa. Anak sakit, sanggup bangkit semayang tengah malam minta dekat Allah. Minta dekat Allah. Ya Allah, bagilah sakit anak mai kat kita. Bagi sihat kita kat dia. Sayang anak ni. Akhirat esok, dengan dahsyatnya neraka hak kena ni, terbit di mulut dia. Dia kata, ya Allah, bagi aku keluar. Aku tak boleh tahan. Nak buh anak aku pun buh lah. Biar pergi kat dia. Lebok sayang seorang bapa, seorang mak kepada anak kerana dahsyatnya neraka ni. Siapa kata ni? Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran. Kalau macam ni punya kita faham dahsyat neraka ni, awaklah di atas dunia ni piduk buat benda yang nak membolehkan kita masuk neraka. Wal-'ayazubillah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka cita-citalah orang yang masuk neraka itu agar dapat tebus diri dia daripada azab neraka pada hari itu, walaupun dengan anak cucunya, dengan isterinya, dengan saudaranya dan segala kerabat adik-beradik dia yang berhimpun pada nasab keturunan dia. Dan ketika kesusahan dan tebus dirinya dengan mereka yang di dalam bumi sekaliannya, kemudian lepas akan dia seorang saja. Dia main selfish pada masa tu. Kalau Tuhan kata, kalau hang nak tebus diri hang, aku ambil semua adik-beradik hang. Daripada mak hang, ayah hang, bini hang, anak hang, semua sekali. Aku masuk dalam neraka. Aku lepas hang seorang. Hang mau kan? Dia kata mau. Dia dah jadi selfish. Selfish ni maksud dia apa? Jual ikan lah. Bukan. Selfish ni maksud dia penting diri. Dia dah penting diri. Dia tak kira dah siapa pun. Anak buah mak aku kah sebagai ganti aku? Anak buah ayah aku kah sebagai ganti aku? Anak buah bini aku? Anak aku? Siapa juga yang aku sayang atas dunia dulu? Hang buh janji hang bagi aku keluar aja. Dia sampai jadi macam tu. Pasal apa? Pasal tak boleh tahan dengan neraka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas akan diri aku seorang saja, yakni daripada huru-hara kesusahan akhirat ini. Maka cita-cita dia, jika sekalian di dalam bumi, sama ada adik-beradik ataupun bukan adik-beradik yang jadi milik dia, boleh dia perbuat tebus dirinya seorang sahaja, nescaya dijadi sekalian itu tebus dirinya. Demikianlah tiap-tiap seorang. Maka hendaklah tiap-tiap seorang itu pelihara dirinya dahulu daripada mati. Itu
Tu dia sampai macam tu. Dia dah tak peduli siapa dah, janji dia boleh keluar daripada neraka. Firman Allah, kalla innaha laza nazza'atan lisyawa. Tuhan kata apa? Kalla. Maksud dia apa? No, Tuhan kata sekali-kali tidak. Cerita hang buat salah, hang masuk neraka. Cerita hang nak ganti orang lain, no, Tuhan kata kalla. Sekali-kali tidak akan jadi macam yang hang duk ingat tu. Yang buat salah hang, maka hang yang terima akibat dia. Pasal apa nak pergi ganti bapa hang? Pasal apa nak pergi ganti mak hang? Pasal apa nak pergi ganti bini hang? Pasal apa nak pergi ganti anak-anak hang? Yang buat salah hang kena duduk dalam neraka. Tuhan kata dekat dia, kalla, sekali-kali tidak macam tu. Bahawasanya innaha laza, bahawasanya neraka itu laza. Laza ni maksud dia apa? Menyala-nyala. Neraka ni macam lapang. Neraka ni dia macam lapang. Dia mau orang masuk dalam dia. Innaha laza, sesungguhnya neraka itu menyala-nyala atas segala kafir dan munafik. Menanggal luruh bagi segala kulit kepala. Bila masuk kena habis. Kemudian balik, pulih dan baik semula. Kemudian dibakar semula. Kemudian baik semula. Kemudian dibakar semula. Demikianlah selama-lamanya. Masuk tu kalau bakar-bakar rentung habis. Tak apa. Dah. Yang kata neraka ni, dia repeat. Dia ulang. Masuk, kena, rentung, renyuk habis semua. Tuhan bagi elok balik. Bakar balik. Renyuk habis. Elok balik. Bakar balik. Begitulah seterusnya. Sampai tertebus segala dosa yang hang buat masa di atas dunia. Demikianlah keadaan selama-lamanya. Tad'u man adbara wa tawalla. Menyeru ia, yakni neraka laza itu, akan mereka yang membelakang dan berpaling daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia duk panggil. Dia duk panggil orang yang di atas dunia dulu sombong dengan agama Allah. Sombong dengan Allah. Sombong dengan Nabi. Sombong dengan Islam. Dia panggil orang ni di hari akhirat esok. Dia panggil. Tuan-tuan, panggil yang menakutkan ni panggil macam mana? Tak tahu? Lagu mana yang satu orang dengan satu orang tak sama? Ada orang dia takut bila orang panggil Jokoh. Syamsuri! Panggil. Takut. Allah. Ada orang dia takut ni. Syamsuri. Dia takut yang tu. Jadi ikut dia takut macam mana. Neraka dipanggil dia macam mana yang dia takut. Maka dipanggil dia. Orang ni tak sama tuan-tuan. Ada setengah orang dia syok pergi kuliah Ustaz Jokoh ni. Dia syok. Dia syok. Memang dia pergi pasal nak dengar Jokoh tu. Bila Jokoh dia cuit kawan dia. Ada murah dah. Dia murah. Dia syok. Kan? Jadi lagu mana dia syok, lagu mana dia takut, lagu tu yang dikenal di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata neraka itu laza, iaitu menyala-nyala, dan dia duk panggil orang yang buat dosa atas dunia ni, panggil masuk di dalam dia. Kata ia, mai kepada aku, mai kepada aku. Ui, takut tuan-tuan, dia duk panggil lagu tu. Dia panggil nama kita, mai, dia duk main lagu tu. Mai kat aku, oi, takut tuan-tuan. Kemudian pungut dia akan segala kafir itu. Tak mai, dia pergi kutip ambil dan lempak masuk dalam dia. Dia pergi kutip ambil dan lempak masuk dalam dia. Seperti mana burung pungut biji padi, dia kutip seorang demi seorang sehingga habis. Dia nak abang apa? Tak boleh lari. Neraka yang duk minta sangat di atas dunia dulu, duk challenge Nabi tu, dan mai masa dia, hang nak lari tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa jama'a fa'awa, dan menghimpun harta, maka simpan akan dia di dalam peti. Tiada keluar zakat, tiada sedekah sunat, tiada buat masjid, dan tiada belanja kebajikan. Wallahu a'lam. Berhenti tahun tu dulu. Ini dia nak main cerita lain pula. Cerita orang yang dikutip oleh neraka untuk masuk neraka ni, orang yang macam mana? Orang yang wajama'a. Dia kerja himpun. Dia kira masuk, keluar tak ada. Dia kira masuk. Masuk. Keluar tak ada, sorry. Cerita kata dia nak sedekah. Cerita kata dia nak infak fi sabilillah. Ini bukan cerita dia. Cerita dia kutip duit.
wa jama'a fa'aw'a. Dia himpun, kemudian dia simpan. Tak ada keluar untuk tujuan agama. Orang macam ni adalah ciri-ciri orang yang akan masuk dalam neraka yang disebutkan tadi. Kemudian dia akan main ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya ni dia nanti main, insya-Allah kalau panjang umur, kalau sihat, kalau ada kelapangan masa, ayat ni nanti main bulan 9 atau 10. Bulan depan cuti sekolah. Tak ada kuliah. Lepas tu puasa. Tak ada. Lepas tu raya. Tak ada. InsyaAllah panjang umur, kalau ada lagi yang nama Samsuri ni ada lagi, dan Allah bagi sihat, dan Allah bagi lapang masa, InsyaAllah. Saya ingat bulan 9 kot, atau bulan 10. Pandai-pandai pula dia kata bulan 9. Tengok insyaAllah, kalau ada lapang masa, insyaAllah. Itu baru kita sambung cerita yang seterusnya. Dia nak main pasal manusia. Tuhan kata, innal insana khuliqa halu'a. Ayat ni sangat menarik. Ayat ni sangat menarik. Manusia itu dijadikan Allah dengan sifat keluh kesah dan serba tak kena. Halu'a. Okay? Manusia ni. Allah bagi dia rambut lurus, dia duk pergi rebonding. Allah bagi dia rambut rentin, dia pergi rebonding bagi lurus. Allah bagi dia rambut lurus, dia pergi karan bagi jadi rentin. Allah buat kat dia lagu mana pun tak kena. Dia mau lagu dia mau. Manusia. Allah bagi dekat dia anak ramai pun dia fed up. Allah tak bagi kat dia anak pun dia fed up. Allah bagi kat dia anak jantan pun dia tak mau, dia nak anak perempuan. Allah bagi kat dia anak perempuan, dia tak mau, dia mau anak jantan. Manusia. Apa pun Tuhan kata, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni dia keluh kesah, dia tak puas hati, semua tak kena bagi dia. Itu nama manusia. Orang jadi AJK masjid, AJK surau, dia tak puas hati. Dia komplain ni sampai kawan tu tak boleh nak menyawa. Bagi kat dia, lagi teruk pada kawan dia komplain tu. Dia lagi teruk, tak boleh buat kerja. Tapi masa dia komplain dulu, kita dah ingat dia lah champion buat kerja. Bagi, lagi teruk daripada kawan dia kempen. Daripada kawan yang dia duk condemn tu, dia lagi teruk. Ini manusia. Jadi bila faham manusia, taubat sikit hati kita. Kita tahu dah manusia memang macam tu. Ayat yang akan datang, dia akan main cerita macam tu. Manusia apabila Allah bagi susah, dia mengeluh ni tak tahu nak apa. Allah bagi senang, dia lupa daratan. Itu manusia. Nanti ingat Quran ayat idza ghashiyahum mawjun kazzulal da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tuhan kata, manusia ni kalau ditakdirkan dia naik kapal pergi tengah laut, Allah buat mai dekat dia maujun kazzulali. Allah buat mai ombak ni macam gunung punya tinggi. Dia duduk naik kapal tu, Allah buat mai ombak pukul kapal dia naik di puncak ombak ni. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dia berdoa kepada Allah ni dengan ikhlas hati, tak tahu nak abang minta selamat. Falamma najjahum ilal barri. Tuhan kata apabila kami selamatkan dia sampai di darat. Ni hadut tadi ni punya minta ampun hati ni, kira betul-betul ingat Allah ya. Allah bagi selamat sampai ke darat. Faminhum muqtasidun. Tinggal sebahagian aja yang masih bagus, masih baik. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tuhan kata tidaklah orang-orang yang engkar ayat aku ni, melainkan mereka ni memang jenis tak tahu bersyukur, lagi kufur kepada Allah. Manusia dia tersepit susah, Allah saja yang dia nampak. Allah lepas aja dia daripada sepit tu, pilah dengan agama ni semua aku tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas itu ayat yang berikutnya dia akan susul dengan 8 golongan manusia yang akan selamat. 8 golongan manusia yang akan selamat. Allah sebut one by one, satu-satu Allah sebut 8 golongan ini. Dan kemudian dia akan main di ayat-ayat yang hujungnya cerita tentang mahsyar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kefahaman dan Allah anugerahkan kekuatan untuk kita beramal. Bulan Rajab
dah nak sampai ke hujung, dah nak main Sya'ban. Ini bulan kita disuruh supaya wamak untuk nak menyambut kedatangan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh Nabi dan oleh para sahabat Nabi. Wamak dah daripada lah ni. Quran dah kena start. Lebih kerap baca daripada sebelum ni. Puasa sunat. Ni Sya'ban masuk, buat bagi kerap sikit. Puasa sunat. Mai Ramadan tuan-tuan, jangan lepas dah Ramadan ni. Jangan lepas macam yang lepas-lepas. Jangan lepas. Kali ni kita pegang Ramadan ni, aku nak buat yang sebaik-baiknya sampai hujung Ramadan. Pasal apa? Pasal tak tahu mai lagi dah Ramadan yang berikutnya untuk kita. Saya ambil kesempatan, minta maaf ada salah silap macam nak raya dah. Kan? Tak ada salah silap apa-apa, saya minta maaf banyak-banyak. Selamat beribadat di bulan puasa. Dan selamat Hari Raya. Boleh ucap kot? Selamat Raya. Dan mudah-mudahan Allah bersama dengan kita selamanya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.